Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah terlintas di dalam fikiran sidang hadirin sekalian, termasuklah saya, bahawa sebatang pokok mampu menghasilkan 91 kilogram oksigen saban tahun? Tetapi sayang, seribu kali sayang, menurut kajian di Universiti Putra Malaysia, hampir setiap tahun 25 juta batang pokok ditebang di kerakusan manusia mengejar laba duniawi semata-mata. Kata-kata ini menyebabkan jiwa saya terus meruntuh lantaran terpanggil untuk menyampaikan sebuah wacana ilmu bertajuk Pelestarian Alam Sekitar, Tanggungjawab Bersama. Sejambak mawar seharga studi saya hulurkan buat nama pimpinan majlis yang berisi kombinasi intelektual kehakiman berfasi. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang saya hormati, dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebelum saya mengurai langkah, izinkan saya menyerahkan satu demi satu masuk frasa yang menjadi maudhu bicara atau pidato yang akan saya bentangkan sebentar lagi. Menurut tafsiran Kamus Dewan edisi yang keempat, melestarikan alam sekitar boleh diinterpretasikan sebagai usaha menetapkan atau mengekalkan hutan, manakala frasa tanggungjawab bersama boleh didefinisikan sebagai kewajipan yang dipikul oleh semua pihak secara kolektif. Konklusinya di sini, pelestarian alam sekitar tanggungjawab bersama boleh didefinisikan sebagai usaha-usaha terancam yang dilaksanakan oleh semua pihak bagi mengekalkan alam sekitar seiring dengan pembangunan negara ke arah negara Malaysia maju, cemerlang, gemilang, terbilang di seantero dunia. Sidang Dewan, perspektif saya yang pertama di bawah kata kunci pendidikan berkesan, alam sekitar dilestarikan. Persis peribahasa Melayu Adam katakan, jika ingin melentur bulu, biarlah dari bumi. Anak-anak mesti dididik oleh ibu bapa untuk menjaga kebersihan diri, pakaian, persekitaran mereka. Penjagaan kebersihan diri perlu dititik beratkan agar menjadi budaya hidup mereka. Justru ibu bapa dan ahli masyarakat merupakan cerminan bagi anak-anak untuk memupuk nilai dan amalan murni agar alam sekitar dilestarikan. Dalam pada itu, para pelajar di peringkat sekolah rendah maupun menengah turut diwajibkan untuk menyertai kegiatan co-curriculum berpersatuan, misalnya kelab alam sekitar, kelab pencinta alam, dan banyak lagi. Menerusi kelab alam sekitar, para pelajar akan diberi peluang untuk menjalankan aktiviti seperti membina lanskap, mural, bercucuk tanam, dan membina taman. Maka lahirlah sekolahku, syurgaku. Bukan begitu ya hadirin? Cara konklusinya, program transformasi pendidikan menerusi pelan pembangunan pendidikan yang diuar-uarkan kerajaan mampu menjamin kelangsungan kelestarian alam sekitar. Sidang penonton penuh santun. Pembahasan saya kedua di bawah kata bicara media massa di jana alam sekitar ceria. Peranan media massa dalam membicarakan isu alam sekitar cukup penting. Tanggungjawab sosial media massa, misalnya RTM, menerusi rancangan aduan rakyat yang mengetengahkan isu alam sekitar secara tuntas dan kreatif, mampu menarik minat rakyat Malaysia bagi mengikutinya. Penyampaian Wattawati 3 Karang Singwaya yang diselang-selikan dengan peribahasa mampu menyuit hati dan menarik minat kita. Menerusi laman sesawang pula, pelbagai prakarsa yang bersifat kompak telah disalurkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, misalnya kempen 3R, kempen alam sekitar, serta iklan-iklan ilmiah yang disajikan dalam bentuk interaktif sekaligus mampu memberi impak kepada masyarakat secara kolektif. Tambahan pula, bagi menyempurnakan lagi kempen alam sekitar, pihak DBKL dan Majlis Bandaraya Alam telah menjalankan kempen Kita Semula yang bertujuan untuk mengurangkan buangan kepada bahan sekunder. Yang ingat hadirin, fikir dahulu sebelum membuang. Justru
Usaha-usaha sebegini perlu terus giat dijalankan agar kita mampu mencari mekanisme yang terbaik agar kita tidak sesal dahulu pendapatan, sesaat kemudian tidak berguna lagi. Sidang hadirin, undang-undang dikuatkuasakan alam sekitar dilestarikan menjadi tunjang kepada wacana perbincangan saya yang terakhir. Pembuangan sisa kilang dan pelepasan bahan kimia ke udara bukan sahaja menjejaskan kesihatan manusia, malah menggugat kestabilan ekosistem, flora dan fauna. Menurut perangkaan Jabatan Alam Sekitar, 86% bahan pencemar air datang daripada industri minyak sawit, 10% daripada industri getah, manakala 6% datang daripada industri-industri yang lain. Kesannya, tumpukan sisa pembuangan kilang ini telah menjejaskan aktiviti pelancongan seperti berenang dan snorkeling di perairan Pulau dan Pulau Timur. Natijahnya, para pelancong menjadi was-was. Ekonomi negara pastinya terjejas di segelintir manusia yang berhati jelas. Justru, tambahan pula langkah kementerian menapis segala projek bangunan hendaklah mendapat kebenaran daripada penilaian alam sekitar adalah salah satu langkah yang cukup bijak. Jelaslah, pendekatan perundangan walaupun nampak agak keras, tetapi perlu diperkenalkan agar kita mampu mencari mekanisme yang terbaik untuk membendung isu alam sekitar. Sidang hadirin sekalian, konklusinya, jika kita imbas kembali sejarah lampau, kisah Nabi Nuh AS bersama banjir besarnya yang dirangkamkan di dalam kitab sejarah Quran, serta tsunami yang akan melanda banjir besar di daerah segaman ini. Justru alam sekitar perlu seiring dengan pembangunan negara yang terancam. Jika kita mampu meningkatkan ekonomi dalam bidang sains dan teknologi, maka kita juga mampu membendung isu alam sekitar. Sisa dalam pendapatan, saat kemudian tidak berguna lagi. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dicicil. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.